Salam sejahtera rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan perempuan, sekali lagi denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, kita berada di tahun 2022 sekarang ini tuan-tuan. Sedar tak sedar rupa-rupanya kita sudah melimpasi, orang Sabah kata melepasi. Kita sudah melepasi tahun 2020, wawasan 2020, tapi sudah limpas lah tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang tahun 2022, dah 2 tahun limpas tahun 2020. Jadi sekarang tuan-tuan dan puan-puan pada tahun 2022, kita dapati semuanya sudah naik meningkat. Harga rumah meningkat, harga makanan meningkat, semua meningkat. Tak boleh nak salahkan sesiapa tuan-tuan dan puan kerana ini adalah ekonomi dunia. Tak ada seorang pun yang boleh halang inflasi. Tak ada seorang pun yang boleh halang kekurangan sumber. Jadi makin ramai orang, sumbernya makin sedikit, makin mahal lah barang itu tuan-tuan dan puan. Tetapi satu perkara yang boleh dibantu adalah bagaimana untuk mencari mekanisme supaya rakyat boleh catch up dengan kenaikan-kenaikan terkini ini. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya teruskan perkongsian berita ini, kamu setujukah? Kamu boleh komen di sana, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kamu setujukah kalau basic minimum gaji di seluruh Malaysia adalah RM1,800 Malaysia? Kamu setujukah kalau minimum gaji untuk semua adalah RM1,800? Wah, mungkin ini akan mengejutkan ramai majikan. Tuan-tuan dan puan-puan, 17 April 2022 diterbitkan pukul 10 malam sebentar tadi, kos sara hidup naik. Akhirnya QPEX Shore gaji minimum sebanyak RM1,800. Kamu setuju atau tidak? Kalau setuju, type setuju. Kalau tidak setuju, kata tidak setuju. Tuan-tuan dan puan-puan, Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam atau QPEX mencadangkan agar gaji minimum bagi penjawat awam dinaikkan kepada RM1,800 sebulan. Kerana pendapatan semasa mereka sekarang ini tidak mencukupi untuk menampung kos sara hidup yang semakin meningkat, kata Presidennya Datuk Adnan Mat. Pada masa ini, katanya, kami kurang selesa dengan dapatan gaji ini. Perbelanjaan juga tidak adil, dengan harga barang yang semakin hari semakin mencengkam. Justru itu, situasi ini amat tidak adil untuk pendapatan penjawat awam sebegitu rupa, katanya. Tambahnya, kami telah buat cadangan kepada kerajaan supaya gaji minimum perlu ditingkatkan kepada RM1,800 sebulan, katanya. Walaupun kerajaan telah meluluskan RM1,500 untuk GLC, iaitu syarikat berkaitan kerajaan. Tetapi kami mahu RM1,800, katanya. Tuan-tuan dan puan-puan, beliau berkata demikian ketika ditemui oleh pemberita selepas majlis berbuka puasa yang diadakan selepas mesyuarat jawatan kuasa tertinggi QPEX di Kuala Lumpur hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 19 Mac yang lepas mengumumkan kadar gaji minimum negara ditetapkan pada RM1,500 sebulan berkuat kuasa 1 Mei ini. Ia akan berkuat kuasa terlebih dahulu membabitkan syarikat-syarikat berkaitan besar dan juga syarikat-syarikat GLC, katanya. Sementara itu, Adnan berkata, apabila berlakunya perubahan gaji minimum yang baru, akan berlaku tangga gaji yang rapat antara pekerja baru dan pekerja lama. Maka pihaknya memohon 2 kenaikan gaji untuk penjawat awam. Wah, bestnya. Harap-harap saya setuju juga dengan peningkatan gaji ini, supaya penjawat awam dapat bekerja dengan penuh fokus, dan mungkin ini akan dapat menghindarkan daripada tarikan-tarikan
yang tidak baik. Seperti contoh saja, walaupun saya yakin penjawat awam di Malaysia semuanya cekap, berintegriti, amanah. Tapi supaya bila cukup wang, tak adalah perasaan yang terpaksa meminta rasuah dan sebagainya kan. Jadi saya percaya penjawat awam di Malaysia ada credibility, ada integriti. Tetapi supaya dengan kenaikan ini mereka menjadi lebih berproduktif dalam pekerjaan. Tuan-tuan dan puan-puan, selain itu Adnan berturut berkata, sistem saraan baru hendaklah dijalankan segera supaya ia lebih komprehensif dan penjawat awam mampu untuk berada dalam keadaan selesa dengan perbelanjaan yang adil. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita telah pun 20 tahun menjalankan sistem saraan yang sama, iaitu sistem saraan Malaysia. Jadi sistem saraan ini perlu diganti katanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, saya mewakili rakyat Malaysia, terutama yang bekerja sebagai penjawat awam, ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh kerajaan Malaysia, keluarga Malaysia, pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang kalau menurut kenyataan tadi, bila diluluskan tu, 19 Mac lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan kadar gaji minimum negara telah ditetapkan pada RM1,500 sebulan. Berkuat kuasa 1 Mei ini. Jadi terima kasih diucapkan kepada Perdana Menteri yang telah mengumumkan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana mengumumkan perkara ini. Tapi bagaimana pula dengan pekerja-pekerja sektor swasta? Mungkin bagus juga supaya lebih seimbang dan adil. Sektor awam naik, sektor swasta pun mestinya naik juga. Sebab sektor swasta memerlukan juga makanan yang sama dengan sektor awam. Makanannya sama, tempat tinggalnya sama, semuanya sama, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pada pendapat saya, perlu juga mereka yang bukan bekerja dengan sektor awam, perlu juga diberi perhatian supaya mereka pun diberikan kenaikan gaji yang bersesuaian, tuan-tuan dan puan-puan. Apa pendapat kamu? Sila komen. Kamu setujukah kalau sektor swasta pun dinaikkan gaji, tuan-tuan dan puan-puan? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Esok hari Isnin, entah puasa ke berapa esok, rasanya puasa ke 15 atau 16. Kamu komen ke berapa, saya dah lupa. Saya ingin mengucapkan selamat berpuasa. Jangan skip puasa. Selamat Hari Raya. Jangan terlampau banyak makan kuih raya, nanti sembelit. Jadi makan berpada-pada, nanti lepas raya tiba-tiba naik kolesterol lah dan sebagainya. Jadi makan berpada-pada dengan berhemah. Okey, kita jumpa lagi Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye Malaysia.